Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan ini? Ya, daripada Khalid Samad mengatakan PAS suburkan ekstremis agama. Wow, ini satu persoalan dan kenyataan yang panas sahabat-sahabat semua. Ya, sebab ini adalah kenyataan terkini ya daripada Khalid Samad. Jadi sahabat semua, adakah Anda bersetuju? Sekali lagi, satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama. Jadi saya ingin membacakan kenyataan ini ya daripada Khalid Samad ya, apabila beliau menyatakan kempen politik haluan kanan yang dibawa oleh PAS turut menyumbang kepada bertambahnya tindakan ekstremis, kata pengurusi Amanah Wilayah Persekutuan Khalid Samad. Menurutnya, meskipun Amanah menerima baik pendirian PAS yang mempertahankan ahli parlimen DAP tersakok daripada ancaman bunuh, namun kempen kebencian dan dakwah bahawa Islam terancam di bawah parti itu menyuburkan lagi ekstremis agama, katanya. Rentetan daripada beberapa siri kejadian yang berlaku sejak minggu lepas, terutamanya serangan di Balai Polis Ulu Tiram, Johor dan cubaan menceroboh Istana Negara dengan bersenjatakan parang beberapa hari lalu. Amanah Wilayah Persekutuan bimbang dengan situasi perkauman dan perbalahan agama yang semakin merunsing hasil daripada golongan yang memainkan isu-isu perkauman, fahaman agama sempit dan melampau. Katanya lagi, Amanah Wilayah Persekutuan menerima baik pendirian PAS yang membela MP Seputi dan mengutuk ancaman bunuh, tetapi PAS juga perlu menyadari bahwa kempen politik haluan kanan yang dibawa mereka turut menyumbang kepada bertambahnya kecenderungan terhadap tindakan ekstremis. Kempen kebencian dan dakwah bahwa Islam terancam adalah jenis propaganda yang menyuburkan ekstremis agama, katanya dalam kenyataan. Khalid mengulas kenyataan Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin yang menyatakan solidariti parti itu terhadap Teresa dan mengutuk keras insiden ugutan bunuh terhadap pemimpin DAP itu. Jadi mengulangi gesaan serupa, Khalid berkata tindakan tegas perlu diambil oleh PDRM tanpa sebarang kompromi terhadap sesiapa sahaja yang terlibat dalam ugutan atau jenayah atau perlakuan yang boleh mencetuskan keganasan bagi membendung insiden samah berleluasa. Katanya, Amanah Wilayah Persekutuan juga menyeru semua pihak agar bersikap bertanggungjawab dengan tidak mencetuskan sebarang provokasi dengan memainkan isu dan sentimen perkauman, ekstremis agama atau apa sahaja perkara yang boleh mengganggu gugat ketenteraman awam dan keharmonian yang sedang kita kecapi bersama, katanya. Ahad lalu, Teresa Kok menerima sampul surat dengan 2 peluru dan sepucuk surat yang mengandungi kata-kata perkauman dalam peti surat rumahnya. Polis menyiasat kes berkenaan di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan, yaitu kesalahan menakutkan secara jenayah dan jalan perhubungan sembunyi nama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. DAP juga mengutuk sekeras-kerasnya ugutan bunuh yang dibuat terhadap naib pengurusi parti itu. Itu dia. Ini antara kenyataan ya daripada Khalid Samad. Jadi sahabat semua, persoalannya, adakah Anda setuju bahwa parti PAS, parti PAS ini sebuah parti yang mencetuskan ataupun menyuburkan ekstremis agama, sahabat-sahabat semua, sehingga menyebabkan perkara-perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini kini berlaku di dalam negara kita. Sahabat semua, ini satu perkara yang serius dan harus dipandang serius oleh kerajaan, pihak berkuasa yang sepatutnya bertindak. Itu antara kenyataan daripada Khalid Samad. Jadi bagaimana pula dengan Perdana Menteri kita, sahabat-sahabat semua, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini sekali lagi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri, yang mana beliau mengatakan boleh mengkritik kerajaan tapi ada had di dalam isu 3R. Itu antara kenyataan terkini ya daripada Perdana Menteri. Katanya walaupun kritikan terhadap kerajaan adalah dibenarkan di Malaysia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui terdapat had kepada kebebasan media, terutamanya berkaitan perkara sensitif seperti kaum, agama dan juga raja-raja, 3R. Ketika ditemui penyampai Al Jazeera Sami Zaidan dalam program Talk to Al Jazeera pada Ahad, Anwar berkata dalam melaksanakan kebebasan media, beliau tidak akan membenarkan tindakan yang boleh mencetuskan rusuhan atau membahayakan keselamatan awam.
Katanya tidak kisahlah sama ada kita diturunkan kedudukan dalam indeks kebebasan media, tetapi apa yang penting ialah kritikan dibenarkan. Isunya ialah apabila Anda menyentuh isu 3R, mengutuk kaum, agama, mengajak dan menghasut melakukan rusuhan, kita tak boleh ada perkara itu dalam negara kita, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam berkata demikian, mengulas mengenai kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media dunia, yang menunjukkan kejatuhan signifikan 34 anak tangga daripada 73 ke 107 dalam tempoh setahun. Namun Anwar berkata, di bawah pentadbirannya, kerajaan tidak pernah menahan mana-mana wartawan atau mengharamkan mana-mana surat khabar di negara ini kerana mengkritik kerajaan. Mengenai dakwaan yang mengatakan penglibatan yang di-Pertuan Agong dalam cadangan penubuhan kasino di Johor misalnya, Anwar berkata kerajaan tidak akan berkompromi dengan pihak yang menyentuh isu institusi diraja Melayu kerana ia boleh memberikan kesan signifikan terhadap sentimen orang ramai yang berpotensi mewujudkan keadaan yang tidak baik. Kata Datuk Seri, pertamanya kerana ia satu fitnah dan keduanya ia menyentuh perlembagaan persekutuan. Ia secara faktanya salah, tidak ada sebarang cadangan untuk membuka kasino baru, katanya. Sebelum ini, Datuk Seri Anwar juga menafikan laporan bahawa kerajaan sedang mempertimbangkan lesen untuk sebuah kasino bagi memulihkan semula Forest City di Johor. Ketika ditanya tentang kritikan mengenai usaha reformasi ekonomi dan demokrasi kerajaan yang dilihat perlahan selain penyiasatan kes rasuah berprofil tinggi sejak beliau memegang jawatan, Anwar berkata cubaan untuk membetulkan perkara yang telah berdekat-dekat berlaku dalam tempoh 1 tahun, setengah tahun memegang jawatan merupakan satu perkara yang tidak boleh diterima. Kita telah lihat usaha yang sama sebelum ini, walaupun pada pengalaman Eropah Timur di mana negara yang Anda kenali bersikap gung-ho bersemangat mengenai reformasi pantas yang mendatangkan bencana kepada ekonomi dan persediaan politik. Dalam kes kami bertentangan dengan penerapan atau dakwaan oleh pembangkang. Perkara yang paling penting ialah urus tadbir. Jadi apa yang kami berjalankan adalah memeriksa penyalahgunaan kuasa oleh pemimpin anggota kabinet daripada membazirkan kekayaan melalui rundingan terus, melalui tender berjumlah bilion-bilion. Kami telah hentikannya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itu antara kenyataan Perdana Menteri kita, dan saya juga sangat bersetuju dengan kenyataan ini, bahawa dalam kita mengkritik kerajaan, tidak ada sesiapa pun terkecuali, semua boleh mengkritik. Tetapi dalam kebebasan kita mengkritik, dalam kebebasan kita untuk bersuara, itu bukan lesen untuk kita membuat tuduhan. Itu bukan lesen untuk kita menghasut, menyebarkan berita palsu, menfitnah dan sebagainya. Apatah lagi menggunakan isu sensitif seperti 3R, agama, bangsa dan raja-raja. Hari ini ramai pemimpin-pemimpin daripada pembangkang khususnya berdepan dengan pendakwaan. Ya, kerana apa? Kerana memperlekeh, kerana menghasut, kerana menghina ya kuasa raja-raja yang di Pertuan Agong, Sultan Selangor dan sebagainya. Jadi parti yang terlibat ini, sahabat semua, mereka memanggil diri mereka sebagai sebuah parti Islam se-Malaysia. Tetapi tindakan dan kenyataan yang keluar daripada mulut mereka itu tidak menampakkan bahawa mereka ya berada dalam sebuah parti yang digelar sebagai parti Islam se-Malaysia, sahabat-sahabat semua. Presiden mereka sendiri seringkali ya mencabar kuasa raja-raja, seringkali membuat kenyataan-kenyataan yang menyentuh isu agama, bangsa dan juga raja-raja. Menteri besar, salah seorang pimpinan di dalam PAS juga, sahabat semua, ya di sekarang ini dalam pendakwaan, 2 pendakwaan bukan 1. Ya, yang pertamanya kerana memperlekeh ya kuasa Sultan Selangor. Yang kedua pertuduhannya adalah menghina kuasa yang di Pertuan Agong ya di dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Ramai lagi lah kalau kita cerita, sahabat semua, bukan 1, bukan 2. Setiausaha agung mereka juga ya kita lihat seringkali membuat kenyataan-kenyataan ya dan tindakan mereka seperti contoh yang paling jelas ya. Saya masih ingat kerajaan PAS dan Bersatu ya, kerajaan Perikatan Nasional berkaitan dengan hal darurat. Ya, yang di Pertuan Agong masa itu pun belum ya membuat mengumumkan ataupun meluluskan untuk penambatan darurat, tapi ataupun ya
Tapi individu tersebut sudah pun membuat pengumuman di dalam Dewan Rakyat. Dan ini antara perkara yang amat-amat memalukan. Diumumkan di dalam Dewan Rakyat dan ini boleh menimbulkan satu persepsi yang tidak baik ya kepada negara kita. Namun kerana mereka menjadi kerajaan ketika itu, tidak ada tindakan dikenakan. Dan banyak lagi sebenarnya. Sekarang ini walaun-walauntin, penyokong-penyokong tegar, pentaksub-pentaksub daripada parti PAS ini, ramai yang sudah didakwa, dijatuhkan hukuman, dipenjara. Kerana apa? Kerana mereka sanggup mengancam keselamatan yang di Pertuan Agong, raja-raja dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi ini antara perkara yang amat-amat serius ya di dalam negara kita. Jadi saya sangat, bagi pandangan saya secara pribadi, saya sangat bersetuju dengan kenyataan daripada Datuk Khalid Samad ini yang menyatakan bahwa PAS suburkan ekstremis agama. Itu antara kenyataan ya daripada YB ataupun ya Datuk Khalid Samad. Jadi sahabat semua, soalnya adakah anda setuju dengan kenyataan ini atau anda seirama dengan kenyataan daripada Khalid Samad? Begitu juga dengan kenyataan daripada Perdana Menteri kita. Ya, ada had di dalam membuat kritikan. Ya, jangan sampai ya menghina, menfitnah, menyebarkan dan juga menghasut seperti mana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri kita. Jadi sahabat semua, bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Mungkin anda boleh berikan pandangan ataupun komen anda di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.